Kaisara panaskan lauk yang dimasak tengah hari tadi sementara menunggu Makcik Rohani selesai menunaikan solat. Sesekali kepala menoleh ke arah kerusi yang selalu diduduk oleh Nidam. Belum apa-apa lagi dia dah rasa rindu. Harapnya sepanjang perjalanan Nidam pulang ke KL tak ada masalah. Dia rasa risau selagi lelaki itu tak sampai di KL. Nafas dihela perlahan. Nidam, jampi apalah yang awak guna sampai saya jadi macam ni? Kaisara mengetuk kepalanya sendiri. Teruk betul angah kau ni, Kaisara. Setelah semuanya dihidangkan di atas meja, Kaisara ke bilik emaknya. Bila melihat emaknya masih berteleku di atas sejadah, langkah Kaisara terarah ke ruang tamu. Biarlah emaknya berdoa dulu, dia tak nak ganggu. Telefon bimbit emaknya yang berada di atas meja dicapai. Punat ditekan berkali-kali tapi tak menyala. Mungkin baterinya habis. Dia nak tolong cas pun, tapi dia tak tahu caja emaknya simpan di mana. Sementara menunggu emaknya selesai solat, lebih baik dia tengok TV dulu. Sedang dia asyik menonton TV, tiba-tiba pintu rumah diketuk perlahan. Berkerut dahi Kaisara. Siapa pula yang datang malam-malam ni? Tanpa syak apa-apa, selak pintu dibuka dan saat memandang manusia di depan mata, Kaisara tergamam. Hai sayang. Sengaja Ishraf panjangkan sebutan perkataan sayang tu. Dia kenyit mata sambil tersenyum. Kaisara cuba tutup pintu tapi tak berjaya. Mudah saja Ishraf menghalang. Kaisara menapak beberapa langkah ke belakang sebelum dia terduduk. Melihat senyuman Ishraf buat dia rasa seram sejuk. Bila Ishraf menapak mendekatinya, dia mengesot ke belakang. Suaranya bagaikan tersekat di kerongkong. Badannya mula menggigil apabila mendengar tawa Ishraf. Kenapa ni? Saya tak buat apa-apa pun. Kenapa awak takut sampai macam ni? Muka saya menakutkan sangat ke? Bisik Ishraf perlahan sebaik saja dia menutup pintu. Raf. Seronoknya dengan awak panggil nama saya. Dah lama awak tak panggil saya macam tu. Terubat sikit rindu saya ni. Ishraf melutut dengan sebelah kaki. Sebatas kilat tangan Ishraf memegang pipi Kaisara. Pandangan matanya mula bertukar bengis. Lepas! Kaisara merayu. Kedua-dua belah tangan cuba meleraikan pegangan Ishraf, namun tak berjaya. Air matanya sudah mula menitis. Shh, jangan bazir air mata macam ni. Sebelah lagi tangan Ishraf yang masih bebas menyeka air mata Kaisara. Awak ingat lagi tak? Apa yang awak tuduh saya sampai saya kena pukul? Serentak itu rambut Kaisara dicengkam kuat dan ditarik ke belakang supaya dia boleh pandangan wanita itu dengan lebih jelas. Sakit! Makin kuat cekaman Ishraf. Dia suka bila tengok Kaisara dalam kesakitan. Dia rasa seronok. Awak ingat lagi tak macam mana saya merayu dekat awak jangan tinggalkan saya? Kaisara langsung tidak mampu membalas kata-kata lelaki itu. Segala apa yang dia pernah buat dulu kini terlayar dalam kepala. Nak menyesal sekarang pun dah tak guna. Saya minta maaf. Itu saja yang mampu dia ucap. Terenjut-renjut badan Ishraf dek ketawa. Tangan yang memegang pipi Kaisara dilepaskan. Pipi Kaisara ditampar berkali-kali. No, Kaisara minta maaf. Kaisara yang belagak, yang ego ni minta maaf. Tangan Ishraf membelai pipi Kaisara perlahan-lahan. Darah mula mengalir di celah bibir. Pipi Kaisara sudah pedih. Begitu juga dengan kepalanya. Ya Allah, Sarah! Makcik Rohani menjerit kuat usai keluar dari bilik. Pada mulanya dia ingat suara dari kaca TV. Tapi bila dia dengar bunyi tawa, laju saja dia keluar dari bilik tanpa menanggalkan telekongnya. Ishraf menoleh ke kanan dan berdiri. Dia bernengus kasar dan melepaskan pegangan. Pasu yang ada di atas meja dicapai. Patutnya kau duduk je diam-diam dalam bilik. Mana mungkin dia akan diam bila melihat Kaisara diperlakukan macam tu. Makcik Rohani terus menjerit. Itu saja yang dia mampu buat sekarang ni. Tolong! Tolong! Tanpa berlengah, Ishraf terus memukul kepala wanita itu. Sekali, dua kali, sampailah pecah pasu di tangan. Terbeliak mata Kaisara. Jantungnya seolah-olah terhenti saat melihat Ishraf memukul emaknya. Mak! Aku suruh diam tu diam je lah. Tak reti bahasa. Tubuh Makcik Rohani sudah terbaring di lantai dipandang sekilas. Sisa pasu yang masih ada dalam genggaman dilempar kasar sebelum Ishraf kembali mendekati Kaisara. Rambut Kaisara ditarik dan dia mengheret wanita itu menuju ke bilik.
Mak! Kaisara menggelupur bila melihat tubuh emaknya sudah tidak bergerak. Dengan tenaga yang masih bersisa, dia meronta kuat. Apabila berjaya lepaskan diri, dia terus mendekati emaknya. Darah mula membasahi telekung di bahagian kepala makcik rohani. Mak, jangan tinggalkan Sarah. Terdesak-desak Kaisara dibuatnya. Badan makcik rohani digoncang perlahan. Emaknya masih bernafas, masih bergerak. Dia risau kalau dibiarkan lama-lama, keadaan emaknya akan jadi makin teruk. Kau jangan sedih, sebab kau pun akan jadi macam tu nanti. Ishraf merentak rambut Kaisara dengan lebih kuat, sampaikan wanita itu tak mampu untuk buat apa-apa. Sebaik saja masuk ke dalam bilik, tubuh Kaisara ditolak kasar. Kaisara bangun dan melutut. Saya minta maaf. Tolong jangan buat saya macam ni. Saya merayu. Saya ada mak saya je sekarang ni. Saya kena bawa dia ke hospital sekarang. Tolonglah. Tawa Ishraf meledak. Dia tak sangka secepat ini Kaisara merayu kepadanya. Kaisara pegang kaki Ishraf dan melangun memandang Ishraf. Saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Tolong selamatkan mak saya. Jangan hukum saya macam ni. Tubuh Kaisara ditendang kasar. Bukan sekali, malah berkali-kali sampai Kaisara sudah tidak mampu untuk bangun. Perutnya yang menjadi sasaran dipegang. Sakitnya, ya Allah. Tak semudah tu. Aku tak selesai lagi dengan kau ni. Ishraf melihat memandang sekeliling dan mencapai kain tuala kecil yang berada dekat dengannya. Kain tuala digumpal. Dia mendekati Kaisara. Rambut Kaisara dipegang kuat dan tuala dimasukkan ke dalam mulut wanita itu. Dia tak mahu sesiapa pun dengar jeritan wanita itu nanti. Boleh kita mula sekarang? Serentak itu Ishraf keluarkan pisau lipat dari poketnya dan meletakkan hujung pisau di pipinya sebelum turun ke leher. Aku akan buat kau terseksa sampai bila-bila, Kaisara. Bisik Ishraf sebelum pisau dihalakan pada baju Kaisara. Air mata Kaisara sudah mengalir laju. Dia menjerit, namun kain yang berada di dalam mulut membuatkan suaranya menjadi perlahan. Sebaik saja kereta mula masuk di pekarangan rumah makcik rohani, Nidam sudah tidak mampu bersabar lagi. Dia terus keluar dari kereta walaupun kereta belum berhenti sepenuhnya. Larangan Zafril diabaikan. Dia berlari sekuat hati. Bagai nak luruh jantungnya bila melihat pintu rumah tidak kunci dan terbuka sedikit. Pintu ditolak kasar. Makcik! Makcik! Nidam terdiam bila melihat makcik rohani terbaring di atas lantai. Kakinya menapak laju dan memangku kepala makcik rohani. Sebelah lagi tangan menampar perlahan pipi wanita itu. Makcik! Dengan tenaga yang ada, makcik rohani buka mata bila rasa sentuhan pada badannya. Dia tahu itu Nidam, walaupun pandangannya sudah mula kabur. Suara Nidam juga bagaikan hilang. Makcik, kita kena pergi hospital sekarang. Kita... Sarah! Air mata makcik rohani mengalir. Nidam terdiam. Mana Sarah, makcik? Siapa buat semua ni? Tolong terima dia. Jaga dia. Itu saja perkataan yang keluar dari mulut makcik rohani sebelum mata wanita itu pejam sepenuhnya. Tiada lagi penggerakan dari makcik rohani. Nidam kaku. Dia pandang makcik rohani bersama kelopak mata yang sudah bertakung. Ya Allah, apa jadi ni? Saat itu Zafri muncul dan suara lelaki itu menyedarkan Nidam. Sarah! Sarah! Perlahan nama itu meniti di bibir Nidam. Dia meliam memandang sekeliling sebelum bangun dan memandang Zafril. Call ambulans! Call polis cepat! Ucap Nidam sebelum meluru masuk ke dalam bilik Kaisara. Nidam tergamam. Tangan laju mencapai kain tuala dan kain itu digunakan untuk badan Kaisara yang terdedah. Kepala Kaisara dipegang lembut. Air mata Nidam mengalir sambil keluarkan kain yang berada dalam mulut Kaisara. Sarah! Menggigil tangan Nidam memegang pipi Kaisara. Wajah wanita itu ditoreh. Terdapat juga kesan tikaman dan torehan pada badan Kaisara. Baju Kaisara terkoyak sana sini. Kaki, tangan dan badan Kaisara penuh dengan kesan torehan. Sarah! Berkali-kali Nidam memanggil nama Kaisara, namun wanita itu langsung tidak bergerak. Tangan memegang dan menekan kesan tikaman di bahagian perut. Darah tak berhenti mengalir. Allahu Akbar! Zafri masuk ke dalam bilik sebaik saja mendengar laungan Nidam. Terlepas level bimbitnya. Dia terkaku. Keadaan tubuh Kaisara sangat mengerikan. Anak mata memandang Nidam yang sedang memeluk kepala Kaisara bersama tangisan. Perlahan badannya melorot dan dia terduduk di situ. Namun cuma seketika sebelum dia terhidu sesuatu.
Dia bangun dan melangkah ke dapur. Stay with me Kaisara. Jangan tinggalkan saya. Nidam memperkemaskan pelukan. Air matanya mengalir laju. Tak terbayang macam mana sakitnya Kaisara saat diperlakukan macam ni. Nidam menjerit sekuat hati. Jantungnya sudah mahu pecah. Dia tak sanggup nak hadapi situasi macam ni. Dia tak kuat. Nid, kita kena keluar dari rumah ni sekarang. Kening Nidam bertaut saat mendengar suara Zafril. Ada orang bakar rumah ni. Kita kena bawa makcik dengan Sarah keluar. Laung Zafril dari luar. Ishraf. Nama itu terus terlintas di fikiran Nidam. Nampaknya lelaki itu masih ada dekat sini. Nidam getak gigi dan tangannya mula digenggam kuat. Nidam bangun, mencapai selimut untuk membalut tubuh Kaisara sebelum dia mengangkat Kaisara keluar dari rumah. Sebaik saja keluar, Nidam duduk di atas tanah. Dia memandang Zafril yang sedang memangku makcik rohani sekilas sebelum anak mata kembali terarah pada rumah yang sudah mula dijilat api. Kalaulah mereka tak patah balik tadi. Nidam pejam mata, tak sanggup nak fikirkan apa yang berlaku. Saat Nidam membuka kembali matanya, dia melihat susu tubuh seseorang yang berada tak jauh dari situ sebelum lelaki itu melarikan diri. Dia yakin itu Ishraf. Dia nak kejar pun tak sempat memandangkan lelaki itu sudah hilang dari pandangan. Kau dah cari pasal dengan orang yang salah, Ishraf. Nidam menggumam geram di dalam hati. Renungan matanya mula bertukar tajam. Steering kereta ditampar berkali-kali. Geram bila rancangan yang hampir saja berjaya dirosakkan Nidam. Ishraf benar-benar tak sangka yang Nidam akan muncul. Terus saja dia larikan diri melalui pintu pagar. Kalau ikutkan rancangannya, dia nak seksa Sarah, nak bakar perempuan tu hidup-hidup dan rumah tu. Sebab itulah dia sengaja tak biarkan Sarah mati, sebab dia nak perempuan itu terseksa. Dia tak ada pilihan lain selain mulakan api di bahagian belakang rumah. Apa yang buat dia makin geram, Nidam sempat selamatkan Sarah. Dia yakin Nidam nampak kelibatnya tadi sebelum dia lari ke kereta di parking jauh dari rumah Sarah. Tak guna betul. Lihat sungguh nyawa perempuan tu.